Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua saya ucapkan. Okey, pada pagi ini grup 13, kami grup 13 dari kelas 4 di MMN dapat menjalankan sesi interview bersama Cik Syamil Johan dari Osraf Opto Semiconductor Bayan Lepas Penang. So, saya akan perkenalkan setiap panel bersama kita pada pagi ini. Okey, nama saya ialah Nur Madia binti Muhammad Azzi dari kelas 4 di MMM Section 11. Anis, Mike. Saya Anis binti Muhammad Atif BMMM 12. Dan saya Karisa dari Syam 4 BMM 12. Alright, okay. Okay, sekarang kita akan jemput Cik Syamil untuk perkenalkan diri kan lagi ya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syamil bin Johan. Sekarang bekerja di Osram Opto Semiconductor bidang semiconductor. So dah bekerja selama in total 9 years, 9 tahun. Okay, kita akan mulakan sesi temu ramah melalui panel pertama iaitu saya sendiri Madia. Seterusnya panel kedua ialah Anis dan terakhir ialah Karisa. Okay, sekarang kita boleh mulakan sesi temu ramah ya pada pagi ini. Okay, soalan pertama dari saya ialah apakah etika yang diperlukan oleh seorang jurutera? Bolehkah Encik Syamil berikan pendapat tentang ini? First, etika yang diperlukan oleh seorang jurutera semestinya di qualification. Maknanya kata setiap engineer perlu ada kualiti dari segi pembelajaran. Semestinya kita kena ada degree dalam bidang kejuruteraan. Kita dapat bekerja dalam engineering line. And then dari nombor 2 dari segi etika keselamatan, iaitu adalah benda yang paling wajib mana-mana industri yang kita pergi perlu ada etika keselamatan. Safety is one, because itu untuk mengelak berlaku apa-apa saja kejadian dalam manufacturing line lah, dalam banyak mesin berat yang berada dalam production line. Okey. Soalan kedua kan, apa pendapat Cik Syamil jika seorang jurutera memasukkan kelayakan mereka? Contohnya, seseorang ini mempunyai kemahiran walaupun dia tak pergi ke kursus profesional dengan betul. Adakah tindakan ini akan membawa akibat kepada individu tersebut atau syarikat ni akan ambil kesempatan dekat individu ni? Memang tidak pula kalau memasukkan kelayakan, sebab benda ni akan beri impact kepada company itu sendiri. Dia kata kalau individu itu ataupun jurutera itu memasukkan kelayakan untuk memasuki ataupun melayakkan diri ke dalam sebab apa yang berlaku jika memang you ada kepakaran ataupun you ada skill untuk setiap bidang tu, tapi kalau you tak ada kelayakan sukar untuk melakukan aktiviti dalam production line, kerana itu akan menyebabkan credibility isu dalam production itu. Dan HR pun, human resource pun sekarang dia akan menelitikan semua benda itulah sebelum dia menerima masuk ataupun hire seorang engineer atau jurutera. Even though you anak jurutera pun, technician pun dia akan ensure kalau at least minimum adalah diploma holder untuk technician, atau engineer untuk degree holder. Soalan terakhir daripada saya. Mengikut pendapat Cik Syamil, jika individu ini diberikan tugasan yang di luar kepakaran mereka dan ditawarkan sejumlah gaji yang baik, adakah Cik Syamil akan menerima tawaran itu? Dibanding bidang kuasa, dia ada pro and con lah. Pro dia, kalau kita dapat dua bidang kuasa, itu adalah lumrah yang saya cakap itu secara realitinya, sebab benda tu kita akan melalui training. Apa pun benda yang kita buat, benda baru,
mestinya dia akan ada satu latihan yang akan diberikan oleh company. Dia tidak akan sewenang-wenangnya. Tapi kita tanggungjawab baru tanpa ada latihan. Sebab itu akan ada isu credibility ataupun skill lah. Akan ada isu untuk credibility yang so benda tu berlaku dan selalunya company-company kita akan memberikan latihan untuk memantapkan skill latihan seorang engineer tu sebelum dia memberikan tugasan baru. Dan secara lumrahnya pun kalau kita bekerja dah lama, contoh dalam 7 tahun, 6 tahun, seeloknya kita mendapatkan ataupun tugasan baru. Maksud saya boleh statik dekat satu tempat lah. Jam tu nada bidang lah. Sebagai contoh, kalau you nak kena promote untuk sebagai promotion ataupun you nak pangkat, semestinya tugasan akan bertambah. So you takkan you nak promote tapi tugasan you still static, itu tak berlaku. Betul tu. Okey, seterusnya kita yang mesti latihan lah. Latihan akan di provide lah. Okey, baik. Okey, sekarang kita jemput Anis ya. Okey. Soalan yang pertama daripada saya, jika rakan sekerja Encik Syamil ni dia dapat macam dia dapat satu kerja yang diberi pada dia, tugasan dia lah, tugasan hakiki dia, tapi dia dapat pertimbangan daripada ejen luar. Macam dia nak beli spare part ke apa ke, dia menerima sebarang pertimbangan daripada ejen luar tu, luar daripada perbincangan yang sepatutnya. Apa pendapat cik? Pertimbangan macam mana tu tak faham. Pertimbangan ni macam dia dapat advice daripada orang luar, luar daripada meeting dia. Jadi dia macam dapat offer lain lah. Dalam meeting ni offer contoh nak dengan company A, tapi si individu ni dia ada offer dengan company lain. Dia ada advice. Okay. Benda tu tidak boleh berlaku. Okay, kalau berlaku itu ada something wrong lah. Kita kata untuk the issue conflict of interest lah nanti benda tu. Sebab benda tu dia akan jadi, contoh kita ada 3 vendor, kita ada 3 supplier contoh. Okay, and then supplier ni kita akan tengok dia punya quotation, sebut harga. Mana kata semua 3 harga ni kita dah decide bulat suara kita pilih supplier B contoh. Tiba-tiba di luar bidang dia bertukar je supplier C. Mungkin supplier C tu dah ada bagi something kat owner kan. So benda tu tak boleh berlaku. Sebab kalau berlaku, kita sebagai contoh, sebagai engineering kami perlu mereportkan untuk melaporkan benda ini kepada pihak atas. Benda ni akan jadi conflict of interest. Suatu hari kalau berlaku apa-apa isu, dia akan jadi credibility tu dah hilang, ya. Apa-apa isu ke macam dia bagi barang yang kurang kualiti, nak dapatkan kontrak ataupun tender, ya, akan berlaku isu kualiti dan keselamatan juga. Adanya berlaku, benda ni boleh dilaporkan lah di saluran yang betul. Itu sekarang kalau ikutkan company, diorang ada purchasing department, diorang akan ada authority lah yang untuk buat decision ni. Dia tak boleh simply decide macam tu. Bukan engineer tu boleh decide luar lah. Tak. Okay. Berlaku juga benda ni boleh dilaporkan. Akan di isu ni lah, kualiti dan keselamatan. Okay. Soalan saya yang seterusnya, apakah cabaran encik sepanjang encik bekerja nak applykan OSHA ni dekat dalam line? Macam pengalaman encik paling yang orang macam nak apply OSHA ni paling susah sekali. Paling susah. Macam maybe SOP yang paling susah dia nak follow. Walaupun hari-hari kita briefing tiap pagi. Dia macam sambil level ke. Benda ni jadi isu sebab kita depend pada human, betul?
you dah bagi briefing, you dah bagi training to all yang related parties. Okay, kita ada engineer, kita ada technician, kita ada operator. Betul, you dah bagi briefing, training, semua dah complete. But as long as you are human, benda ni kalau hari ni you briefing ataupun minggu ni you briefing, yes, that following week dia akan follow semua SOP itu. Tapi selepas sebulan kemudian, selepas 2 bulan kemudian, benda ni dah kena di isu tak follow. Mana kata selagi you nama you human, so apa yang kita orang akan buat, kita akan ada repeated briefing ataupun repeated training. Sebab dia tahu human bagi reminder kan. Reminder. Manusia kan. Dia memang akan pretend akan lupa ataupun buat lupa. Ataupun bila tak ada orang tengok, tak ada orang yang monitor, dia pun tak buat. Betul-betul. Contoh, sangat mudah macam traffic light lah, contoh. You ada traffic light merah, kuning, hijau. Orang still akan langgar punya. Kan? Kata orang laju malam, tengah malam. Benda macam tu lah. Something like that. So memang kita orang akan ada selalu rebriefing, every training. Okay, soalan saya, yang terakhir soalan daripada saya. Encik sebagai seorang jurutrain profesional, untuk ilmu yang berkaitan dengan conduct law regulation ni, macam mana Encik aplikasikan conduct of law dalam pekerjaan Encik? Macam mana aplikasikan? Selalunya lah, how to say, macam mana aplikasikan? Okay. First, dari segi untuk kita buat how to say, pemilihan ataupun pemilihan barang, conduct of law. Contoh macam kita nak beli sesuatu barang. First of all kita akan kita akan dapatkan supplier yang related untuk kita mengelakkan isu isu rasuah ataupun dan sebagainya tu lah. So kita akan dapatkan supplier yang related dulu, and then kita akan get the best price from them, and then their commitment in terms of machine tooling ataupun macam mana dia nak installation, macam mana dia punya support. And then from that kita akan buat perbincangan which one the best lah. Bukan kita seorang-seorang akan buat keputusan benda ni. Ini akan melibatkan beberapa pihak ataupun department yang berbeza lah. Macam saya daripada segi engineering, ada pihak daripada finance, ada pihak daripada maintenance. So dia akan berdiskusi itu dulu. Dia takkan ada daripada everyone ada role lah. Ya, dia bukan daripada seorang pihak saja untuk keputusan. Sebab itu akan jadi conflict of interest ataupun jadi bias. So, dia akan ada isu tu. So bila different department, so akan ada isu tu lah. Okay, faham. Terima kasih Cik. Saya serahkan pada Khairul. Okay, dengar kan? Boleh kan? Ya. Okay, nak tanya Cik, kan kalau setiap engineer, setiap jurutera kan dia kena follow BEM tu kan, ada akta-akta dia kan. Okay, apa perbezaan BEM dengan IEM, Institute of Engineer dengan Board Engineer tu? Apa perbezaan dua tu? Allahu Akbar. Dan ni Alamak. Sebab kalau dulu. Contohnya macam kalau conflict of interest yang Cik sebut tadi kan, dia ada juga akta-akta dia. Contohnya dalam apa yang saya tengok, apa yang saya research pasal BEM ni, dia ada yang macam tadi lah Cik kata, conflict of interest tu engineer sendiri tak boleh macam tu lah, maksudnya ada buyer sendiri kan. Perkara tentu kan kena tu je, tak boleh macam tu lah. So, apa perbezaan BEM dengan IEM? Ataupun maybe Cik boleh relate kan BEM dengan IEM ke? Okay, yang saya ingat adalah
Board of Engineer ni, BEM kan, Board of Engineer Malaysia. Tak silap kita register selepas kita habis graduate, kalau tak silap. Oh. Lama sangat. EM kalau tak silap saya buat study kalau tak silap. And then bila fresh grad, that means you dah grad, you boleh register sebagai junior engineer kalau tak silap dekat BEM. And then after 3 years experience, then you boleh apply exam, and then you kena masuk course kalau tak silap, you apply sebagai title IR kalau tak silap saya. Oh, Betul. Tapi sejujurnya bila dari industri semiconductor kilang-kilang ni sangat kurang yang join BM. Oh. Sangat kurang. Tapi kalau kamu tengok dari segi industri government macam JKR, dari segi-segi tu banyak IR yang wujud lah. Bukan kata diorang tak mau apply bukan tak mau apply, tapi disebabkan oleh company tu sendiri dia tidak memberikan kelebihan. Contoh macam kalau you ada IR title, apa you dapat? Oh, okay. Dari segi faktor tu lah kebanyakan engineer dari semiconductor tak menitik beratkan benda tu. Secara jujur saya cakap. Tapi bagus kalau dari segi orang tu dia nak enhance dia punya skill dan dia punya credibility, tu sangat bagus lah untuk apply. Okay. Saya sempat apply junior engineer je hari tu. Oh, okay. Okay, soalan seterusnya. Dari segi etika kejuruteraan, apakah kecacatan semasa reka bentuk yang Cik alami? Yang setakat ni setakat Cik kerja ni kan. Apa contoh kecacatan dari segi bentuk, reka bentuk, design stage? Macam mana tak faham sekali. Okay, setakat pengalaman Cik bekerja, dari segi etika kejuruteraan, apa contoh yang boleh Cik bagi untuk kecacatan dari segi reka bentuk daripada design stage? Sebab kan design stage kan sangat penting orang kata benda tu. Okay. Macam ada flaw ke? Betul. Setiap contoh saya segi semiconductor, so setiap produk ataupun something new development, kita memang akan ada flow di segi phase by phase lah. Design phase, test phase, usability phase, and then kita phase in dalam production line. So dari design phase selalunya kita akan banyak buat eksperimen. Kecacatan tu memang selalu berlaku sebab kita akan kumpulkan based on previous history background. Contoh kalau ada tim lain yang dah buat study, kita mesti ambil input dulu untuk note. And then in the same time ada juga point-point yang kita tak pernah buat, and then kita buat, kita dapat kecacatan. Itu memang berlaku. Contoh kalau kita dah design reka bentuk, layout, contoh saya layout lah sebab saya semiconductor, layout unit. Contoh kita dah design layout, okay, dia mesti X 50, Y 100, contoh dia position. Tapi bila in real life, bila kita try workability, tidak boleh buat macam tu sebab berlakunya limitation dekat machine contoh. So kita kena redesign balik daripada starting point. Dan kita akan take note kesilapan tu untuk penambahbaikan lah. Dia akan jadi sebagai contoh penambahbaikan daripada kecacatan tu lah. Bukan selain kecacatan tu kita akan stop project. Tak, dia tak berlaku contoh. Kita akan buat penambahbaikan, improvement untuk setiap kecacatan tu. Ya, dia memang akan ambil masa lah. Tapi that's why kita ada design stage. Design stage tu you tak sampai ke tahap you dah release production baru you nak detect problem something. Tadi macam design stage kita akan buat all out ni semua aspek kita. Okay, seterusnya, apakah amalan kejuruteraan yang paling penting yang perlu diikuti oleh semua orang untuk mengelakkan sebar kejadian dan menggalakkan budaya kerja yang sihat? Amalan kejuruteraan yang paling penting yang semua orang kena ikut, and then untuk menggalakkan budaya sihat lah tempat kerja kan. Ya.
First, safety lah. Keselamatan tu nombor Okay, satu. Follow safety yang dah diaturkan oleh setiap company lah. Setiap company ada safety masing-masing. Contoh macam saya kena pakai safety shoes. So kena pakai safety shoes. PPE. Yes, PPE sebab nak elakkan berlaku benda-benda yang tak mahu, sebab you akan menggunakan mesin-mesin. Benda tu akan berlaku, so kita elakkan pakai safety shoes. Nombor satu. Nombor dua, dari segi credibility in terms of reporting. That means setiap data ataupun info report yang kita laporkan perlulah jujur. Bukannya you create the report lah. You create the data. So that one bukan isu credibility, akan jadi isu credibility. Benda fail, you kata pass. So end up one day, ia akan jadi isu. Something like that. So memang depend on credibility untuk setiap detail. Tak kira lah jutera ke siapa-siapa. Yes, number one lah credibility. Penting. Kalau fail, kata fail, ni kita buat improvement. Kenapa fail? Baru betul. Kalau you kata fail, you kata pass, that's it. Dia akan stop. So no one know isu dia, no one boleh solve isu dia. End up, benda ni satu hari dia akan meletup. Meletup mana kata, dia akan terbongkar juga. Kenapa dulu? Kenapa sekarang? Dia akan isu dia. So, credibility itu sangat penting. Alright. Tu je. Okay. Soalan terakhir. Okay, sebenarnya kan jutera diamanahkan dalam jumlah yang besar dalam proses bidaan. Dalam pendapat Cik, apakah pendapat Cik langkah yang perlu diambil oleh jutera untuk elakkan rasuah dan amalan yang tidak beretika? Okay. Apa yang saya cakap, benda ni dia tidak boleh buat di satu pihak. Makna kata setiap keputusan perlu melibatkan berbagai department untuk mengelakkan conflict of interest dan juga bias. Yes, memang engineer boleh suggest, tapi kita akan ada department finance, department purchasing, department maintenance. Semua tu berbeza bidang, so diorang akan meneliti dulu background of that company, background of that supplier before diorang decide which one is the best. Sebab diorang akan tengok semua tu semua dulu, baru diorang akan decide yang mana yang terbaik untuk mengelakkan isu rasuah lah. Sebab kalau tidak, dia akan ada isu kenapa supplier A je you akan ambil. So dia akan rasuah. Dan disebabkan atas sebab itu juga, setiap jutera tidak dibenarkan untuk mendapatkan sebarang hadiah ataupun 129 ataupun sebarang hamper, even though kalau raya Cina buah orange pun tak boleh dapat. Sebab mereka menimbulkan isu conflict of interest ni. Contoh macam dia akan ada isu harapan. Contoh dia bagi hamper kat you raya Cina ataupun raya puasa kan. Mesti dia bagi sesuatu. Okay, faham. I bagi kat you ni, Betul. I nak dia ambil I sebagai supplier. Benda ni memang tidak dibenarkan sama sekali di tempat ni. Even though you buah orange raya Cina memang takkan dapat lah. Okay. So, memang takkan dapat. So kalau macam mana nak elakkan benda tu? Langkah-langkah nak elakkan daripada benda tu jadi. Kalau benda tu jadi, macam mana Cik cara dia nak elakkan benda tu? Langkah-langkah. Okay, dia ada dua cara. First kita cakap terus-terang dekat supplier tu. Oh sorry, I tak boleh dapat ni sebabkan akan ada isu rasuah. Kalau supplier tu masih tak faham, kita dia buat laporan lah. Kita ada buat laporan. Akan ada authority yang akan bertanggungjawab lah. Dia akan take note and then dia akan further discuss dengan next level punya supplier. Sekali macam tu lah, 2 point yang selalu kita terus-terang cakap, oh sorry I tak boleh accept this because this akan isu ni. And then kalau dia masih insist nak bagi juga, you boleh buat report lah. Untuk mengelakkan isu-isu kemudian hari. Itu yang kita apply. Maybe untuk terakhir, Cik boleh kongsikan amalan yang tidak beretika selain daripada tadi itulah rasuah ke, conflict of interest ke, selain daripada tu. Amalan tak beretika maksudnya yang itulah melanggar PEM punya prosedur ke, akta ke. Salah satu contohnya apa yang saya selalu nampak lah, dia isu dia akan jadi isu bila you buat
study ataupun data you inaccurate lah. Itu yang selalunya lah. Oh, okay. So dia tak jujur lah dalam laporan dia tu. Ya, itu yang selalunya lah. Yang based on experience lah, itulah. Oh, okay, itu je kesan. Kalau kita tak beretika, you akan report dia not incorrect data. So, it's not good lah. Okay. Itu je soalan terakhir dari saya. Okay, Madia. Okay, Terima kasih, Cik. Akhiri sesi interview pagi ni, saya nak minta pesanan lah daripada Encik Syamil. Okay, pesanan untuk kami yang on the way nak graduate ni pasal bawa etika dalam bidang kerja-kerjaan lah. Pesanan untuk adik-adik lah. Apa yang perlu, apa yang do's and don'ts lah. Okay, do and don'ts. Okay, do first. When you go somewhere, bila kita masuk ke mana-mana company pun, you must follow their safety rules. Nombor satu. Sebab setiap company safety rule dia berbeza. So you kena follow strictly the safety rule. Jangan ambil enteng ataupun ambil endah. Contoh kalau dia kata pakai safety shoes, you still nak pakai heels. So you take note, anything happen to you, you tak boleh claim. Ya. Sebab you tak follow PPE dan sebagainya. Itu number one. Safety is number one. And then second, quality. Quality ni ada banyak point quality. Quality dari segi you punya kerja. That means you credible, and then you must be kita mesti jujur dalam kerja kita. Quality. Nombor dua, kita punya kejujuran kita macam saya cakap tadi dari segi melaporkan report ataupun data ataupun kajian yang kita buat, itu sangat penting. Quality. Dan nombor tiga, dari segi kita punya documentation, dari segi kita punya presentation. Sebab setiap engineer secara direct atau indirectnya dia akan melibatkan orang bawahan dia. Contoh, mesti ada technician, mesti ada operator. Contoh dari segi manufacturing, saya cakap dari segi manufacturing, mesti ada technician, mesti ada operator, mesti ada trainer. Indirectly, benda tu dia akan involve lah. Dia akan involve dengan semua pihak tu. Sebab dia tak boleh kerja seorang-seorang kat manufacturing. Mustahil you akan kerja seorang-seorang. You mesti involve dengan a lot of department ataupun pihak lah untuk menjayakan sesuatu benda. So itu sangat penting sebab you akan communicate. Quality of communication sangat penting. Make sure bila you cakap suruh diorang buat A, diorang dapat A tu. Bukan you cakap A, diorang buat B. Dan nanti dia akan jadi isu konflik, and then you akan jadi isu quality juga. Maksudnya benda tu tak sampai. Sangat penting. Bila you nak give to information to someone, make sure clear. Kalau tak, dia akan jadi isu tu. Then you kena jawab lah. Sebab you engineer. Kenapa jadi macam tu? Jawab lah kau. Itulah kau. Dalam manufacturing. Macam tu je lah. Okey, itu saja ya pesanan untuk kami ya. Okey. Terima kasih juga pada Penat Anis dan Karimisa. Maka dengan ini berakhirlah sesi pengalaman kita pada pagi ini. Okey, jutaan terima kasih juga diucapkan untuk Cik Syamil kerana sudi untuk ditemu ramah pada pagi ini dan memberi kerjasama juga kepada kami dalam menjayakan tugasan yang diberikan oleh Profesor Jihari untuk subjek etik dan OSHA kami lah. Okey, itu saja ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Sebenarnya terbaik. Okey, tak apa. Guys, good luck semua. Alright, thank you. Bye. Assalamualaikum. Okay. Salam. Terima kasih.